salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton Naswan Channel. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung episod dengan lawatan ke Turki. Jadi untuk di Turki ni saya perlu cerita part by part kerana perjalanan sepanjang lawatan ke sana ia mengambil masa yang panjang, iaitu 10 hari 7 malam, bergantung kepada syarikat penerbangan. Ada yang 9 hari 7 malam dan ada juga yang 10 hari 7 malam. Okey, jadi hari ini saya akan menyambung kembali lawatan ke Istanbul dengan melawat ke Istana Topkapi. Istana Topkapi ini merupakan sebuah istana yang bersejarah yang dibina atas arahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1459. Ia dibina di atas sebuah bukit yang mana dikelilingi oleh tembok besar sepanjang 5 kilometer. Inilah dia Istana Topkapi. Istana Topkapi yang terletak berhampiran dengan Selat Bosphorus telah menyaksikan peristiwa-peristiwa gemilang dan juga duka yang dilalui oleh Empayar Uthmaniyah. Pada hari ini, istana tersebut merupakan sebuah muzium. Istana ini dibina atas arahan Sultan Muhammad Al-Fatih dan terletak tidak jauh daripada Hagia Sophia dan juga Masjid Biru. Di dalamnya terdapat bangunan dengan seni bina tersendiri untuk wanita, dapur dan bangunan yang menempatkan barangan milik peribadi Rasulullah SAW dan sahabatnya seperti pedang, janggut, tapak kaki Rasulullah, tongkat Nabi Musa, baju Fatimah Az-Zahra dan lain-lain. Dalam bahasa Turki, Topkapi bermaksud gerbang meriam. Nama istana ini diilham daripada laras-laras meriam besar yang berada di luar pintu gerbangnya. Meriam-meriam berkenaan digunakan semasa Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk kota Istanbul, iaitu pada masa dahulu digelar kota Konstantinopel. Pada 3 April 1924, Istana Topkapi secara rasmi diubah menjadi muzium. Muzium pertama Republik Turki. Lokasinya terus menjadi tumpuan di kota, terletak berhampiran dengan masjid-masjid masyhur seperti Masjid Sulaiman dan Masjid Biru. Kebanyakan binaan-binaan bangunan yang lama telah digantikan dengan binaan yang baru. Namun, ciri utama istana ini masih dikekalkan. So, what we're gonna do is I will take you to the other section, and while we are walking on the left hand side, you're gonna see the ruins of the cistern. We saw aqueducts. They were carrying the water via these aqueducts, and they were keeping inside of the cisterns. Cisterns means water reserve, which is located under the ground. That one is dating on 500 and 600 AD during the Byzantine period. When they built the palace, they used these water cistern too. They were keeping the water inside and they were serving to the whole palace. In front of us, we can see one more gate. They are calling that gate as a gate of Palestine. While we are passing from that gate, you're gonna see a covered area with the red ropes, and you're gonna see a hole on the ground. Actually, this was the place for sacred standard. And here was hosting for official meetings, so they were putting sacred standard, and after that they were putting Sultan's throne. He was just sitting on his throne and he was watching all the ceremonies in his garden. That one is public, here is the official section. We will go to the other sections of the palace. I will show you what we have, only for 5 minutes, then you will be free. We have one more toilet in the corner on the right hand side, so let's go. Mari. Jom. Mari dia belum belajar lagi. Dia belajar jom je.
Selesai saja lawatan di Istana Topkapi, anda akan dibawa melawat ke Hagia Sophia. Hagia Sophia ni dia sebenarnya merupakan sebuah gereja bagi penganut Kristian Ortodoks yang dibina pada kurun ke-6. Ia merupakan bangunan paling bersejarah di Istanbul kerana pada asalnya ia merupakan sebuah gereja. Kemudian ditukar pula menjadi masjid, ditukar menjadi muzium. Dan akhirnya pada tahun ini, Alhamdulillah pada 24 Julai yang lepas, bangunan ini telah kembali menjadi masjid. Solat Jumaat yang pertama telah diadakan pada hari tersebut. Inilah dia Hagia Sophia. Bangunan ini sering dianggap sebagai sebuah bangunan teragung dan tercantik di dunia. Hagia Sophia asalnya dibina sebagai sebuah katedral di antara 532 dan 537 sebelum Masihi atas arahan Maharaja Byzantine Justinian. Hagia Sophia menjadi gereja terbesar di kota Konstantinopel selama hampir 1000 tahun. Pada 1453, selepas kejatuhan kota Konstantinopel kepada Empayar Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menukar gereja Ortodoks Byzantine ini menjadi masjid. Loceng dan barang-barang berunsurkan agama Kristian kemudian dibuang sementara lukisan pada dinding pula ditampal. Ia telah digantikan dengan unsur-unsur Islam seperti mihrab, mimbar dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehingga tahun 1935 apabila ia ditukar kepada muzium oleh Kerajaan Republik Turki. Selama hampir 500 tahun, Hagia Sophia menjadi masjid utama di Istanbul. Kemudian, 85 tahun, bangunan ini menjadi muzium dan pada tahun 2020 bersamaan 24 Julai, bangunan ini sekali lagi telah bertukar menjadi sebuah masjid. Menukar status Hagia Sophia sebagai masjid adalah tanda aras kejayaan Erdogan memimpin Turki. Penguasaan strategik ke atas kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan menukar status Hagia Sophia kepada masjid menandakan Islam menguasai kerajaan Turki. Seharusnya ketegasan dan inisiatif Erdogan dihormati semua pihak. Hagia Sophia adalah nadi penting kepada Turki dan bangunan ini dianggap sebagai bangunan teragung dan tercantik di dunia. Bahkan, Hagia Sophia telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Justeru, sebagai Presiden Turki, beliau mahu mengembalikan fungsi dan peranan asal Hagia Sophia sebagai masjid untuk syiar dan syariat Islam. Keputusan mahkamah di Turki menentukan hala tuju Hagia Sophia dan juga kedudukan Islam di Turki. Umat Islam seluruh dunia mendoakan agar azan dikembalikan dikumandang di Hagia Sophia manakala solat berjemaah 5 waktu kembali didirikan di masjid tersebut. Tanda bermula kebangkitan dan mengembalikan kegemilangan Islam di bumi Turki. Pemerintah Turki turut menjemput beberapa pemimpin asing termasuk dari Azerbaijan dan Qatar untuk menghadiri solat Jumaat pertama yang menandakan pembukaan semula Hagia Sophia selepas statusnya sebagai muzium dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Ankara pada 10 Julai yang lepas. Pelbagai persiapan telah dilakukan untuk memberi ruang kepada kira-kira 1,000 hingga 1,500 jemaah yang akan menyertai solat Jumaat tersebut. Terdapat peraturan ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka menggunakan cecair pembasmi kuman dan sejadah yang akan diagihkan oleh pihak masjid. Difahamkan, hanya 500 jemaah dibenarkan berada di dalam masjid itu ketika solat Jumaat tersebut yang turut disertai Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Walaupun kini sudah bertukar menjadi sebuah masjid, kerajaan Turki telah berjanji bahawa Hagia Sophia masih dibenarkan untuk dikunjungi oleh pelawat-pelawat daripada pelbagai agama yang lain. Semoga laungan azan yang kembali bergema di sana membangkitkan semangat umat Islam di seluruh dunia. Lawatan seterusnya adalah dengan melawat ke Masjid Biru. Masjid Biru ni sebenarnya kedudukan dia adalah terletak berhadapan dengan Hagia Sophia. Masjid Biru juga dikenali sebagai Sultan Ahmed Cami atau dikenali sebagai Masjid Biru. Sebenarnya masjid ini bukanlah berwarna biru, tetapi ia digelar Masjid Biru kerana jubin di dalam masjidnya yang berwarna biru. Pembinaan masjid ini dilakukan pada 1609 semasa pemerintahan Sultan Ahmed I. Masjid ini sering kali dikunjungi oleh pengunjung, sama ada rakyat Turki ataupun pelancong dari luar negara. Inilah dia Masjid Biru. Masjid ini telah dibangunkan semasa pemerintahan Sultan Ahmed I yang dibina pada tahun 1609 dan siap pada tahun 1616, yang mana reka bentuknya dihasilkan oleh Mehmet Aga. Masjid ini mempunyai 6 menara dengan kubah bergaris pusat 23.5 meter dan setinggi 43 meter. Masjid ini adalah salah satu antara masjid yang mempunyai 6 menara. Menurut cerita, Sultan Ahmed I meminta Mehmet Aga untuk membina 4 menara bersalutkan emas. Kata emas dalam bahasa Turki adalah altin yang telah disalah erti oleh Mehmet Aga sebagai alti yang bermaksud 6 dalam bahasa Turki. Apabila pembinaan masjid tersebut siap, Sultan Ahmed I terpukau dengan reka bentuk 6 menara tersebut. Namun, bilangan masjid ini menyamai bilangan menara di Masjidil Haram ketika itu. Kabarnya, Sultan Ahmed I mendapat kritikan tajam sehingga akhirnya beliau menyumbangkan perbelanjaan untuk membina menara ke-7 di Masjidil Haram. Lantai masjid ini dihiasi dengan permaidani sutera daripada kilang permaidani Turki. Dinding di bahagian dalam dikemaskan dengan jubin seramik berwarna kebiruan yang bermotifkan bunga tulip, mawar, buah anggur dan bunga delima yang tersusun indah. Menurut cerita, lebih 20,000 keping seramik berkualiti tinggi yang dihasilkan di Iznik, iaitu kilang menghasilkan seramik tersohor di Turki. Terdapat 260 tingkap di dalam masjid ini, sehingga bila kita berada di dalamnya, suasana redup, nyaman dan sejuk dapat dirasakan. Elemen penting di dalam masjid ini adalah mihrab yang dibuat daripada marmar yang diukir dengan hiasan begitu halus dan teliti. Masjid ini telah direka bentuk sebegitu rupa agar semua orang yang berada di dalam masjid ini dapat melihat dan mendengar bacaan imam. Mimbar masjid juga begitu indah manakala kubah-kubah besar begitu menakjubkan. Saat memasuki Masjid Biru, silalah mendongak ke langit. Ini kerana anda dapat lihat tidak ada sarang labah-labah yang mengotorinya. Ternyata rahsianya adalah telur burung unta. Telur ini memiliki kandungan zat tertentu yang tidak disukai oleh labah-labah dan mereka tidak suka untuk membuat sarang di sana. Selesai saja lawatan ketiga-tiga tempat tadi. Anda akan dibawa membeli belah di Spice Bazaar dan juga Grand Bazaar. Kedua-dua tempat ini pastinya membuatkan anda rambang mata. Di antara produk-produk dan juga barang yang dijual di sini adalah seperti pakaian, makanan, barang-barang cendera mata dan sebagainya. Yang paling
penting jangan lupa untuk membawa pulang manisan dari Turki untuk oleh-oleh orang di Malaysia. Tidak lengkap percutian anda sekiranya ke Istanbul dengan tidak melawat ke Spice Bazaar. Spice Bazaar atau dikenali sebagai Bazar Rempah merupakan pasar yang paling meriah dengan warna-warni. Bukan itu saja, bazar ini juga merupakan sangat klasik. Selain daripada merasa pengalaman bershopping di dalam pasar ini, anda juga boleh mencuba secara percuma kebanyakan makanan yang diniagakan di sini. Memang seronoklah. Girls, try this one. This is with Dalima. Okay, you can come a bit more closer. Girls, try. We're gonna give you with Dalima. Baklava, Turkish delight, kacang, saffron. Here. Saffron. Original saffron. Now we're going to show you the quality. Come inside, please. So, just come a bit more closer. You can see my friends over there. Nilofa, she was here. Abdullah Badawi and Jalaluddin Hassan. Yes, Imam Huda Ashraf. They all was here. Oh la la. I'm gonna put some on. They're gonna give some information about the Annem var benim, onu tabure alabilir miyim önce? Taburamız hemen şurada. Hemen baklavanın önünde. Mama, you can come down here. Abi bir saniye. Bana bir safran verin oradan. 5, 10, 20. Ah oui. So, everybody, if you listen just 2 minutes, I'm gonna give you a short information. The Turkish lights now you try, it's all here. They are made of honey. You can keep them 6 months fresh. If anybody likes to buy any of this for your friends, for your family or for work, we can mix them up like jumbo, small box or medium size. Like in small box we can fit like 4 sticks like this. By the medium size, 6 or 7 different flavors, we can mix them up. Main thing, whatever you buy, we seal it for travel you can take on the plane. And you can see we have everything, prices are labeled. It's in lira. If you don't have lira, you can use Malaysian ringgit, you can use credit card, dollar, lira, euro, no problem. Or you buy, you pay next time when you come, no problem. So, if anybody interested about saffron 2 types, you have to be careful because there is so many, they're fake ones. This is the one you can drink and you can use for food, for both things. For food, gives color, flavor and taste. For medical, is good for bones paining, anti-cancer, diabetes, cholesterol, asthma, Alzheimer and Parkinson, blood circulations, diabetes. And how you can understand which saffron is good? Because to understand, like this, we put just like little bit in water. The flowers stay up. If the flowers sink down, They float. don't buy. The one who stay top on water means the original. Now I show you the normal one, the people they sell everywhere. Look, Ah, ini palsu ni. you see, this one go down. This is golden yellow. This is orangey red. You drink once in a day, but in 3 days, 4 days, you cannot feel anything. You need minimum 2 weeks, 20 days to feel it.
In 20 days time, saffron will cleanse your blood, will give you fresh blood. After 2 weeks, you will feel on your bones how strong they are getting. And you have a chance to buy them like these sizes. How much? Not much. $1 million, $2 million, $3 million. Oh, very cheap, very cheap, very cheap. This size is good for 3 months. 3 months. 5 gram, 3 months. 10 gram, 6 months. 20 gram, 1 year. Who buy 10 grams, half a year, we give them same quality, 2 gram bonus. And by 1 year, you get 5 gram bonus. And the price is 20 lira, it's per gram, the cooking one. 80 lira per gram, the medical one. That's mean 400, 800, and the 1 year 1600. It's not cheap, but this is the only thing you spend for yourself, not for your stomach or not for leather or jewelry. You spend for your health. It does work, really it does work. As I told you, credit card, camera, diamond, jewelry, we accept everything, no problem. Thank you for listening. Take your tea, have fun. Thank you. Thank you. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng. Marilah kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu pergi dan dapatlah kita melancong ke negara Turki.